Salam sejahtera, anda semua menonton Agenda Awani. Sekali lagi di platform Agenda Awani kami membawakan satu segmen yang dinamakan sebagai Jiwa SME, yang mana ini adalah salah satu inisiatif daripada Astro Awani kami bawakan khususnya memberi fokus kepada bagaimana realiti dan juga cabaran baru yang dihadapi oleh usahawan PMKS ataupun perusahaan mikro kecil dan juga sederhana, dan topik dan juga fokus dan juga tumpuan kami masih lagi terarah kepada ekonomi digital kerana baru-baru ini telah pun dimaklumkan Malaysia masih lagi berada di landasan untuk mencapai sasaran sumbangan ekonomi digital. Menjelang tahun 2025 disasarkan sekurang-kurangnya sumbangan ekonomi digital kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar, adalah 25.5% untuk sasaran tahun 2025. Dan untuk tahun 2025 juga disasarkan lebih kurang 875,000 perusahaan mikro kecil dan sederhana akan merangkul e-dagang digital menjelang tahun 2025. Jadi untuk waktu ini, boleh kita nak memberi fokus kepada yang pertamanya, bagaimana realiti dan juga cabaran baru yang dihadapi oleh PMKS dan sejauh mana di landasan betul, sejauh mana kita akan mencapai sasaran yang telah pun ditetapkan. Untuk itu saya ingin bersama yang pertama Encik Fabian Bigar. Encik Fabian Bigar adalah Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation, dan seorang lagi adalah Datin Nur Syazwani Halim. Datin Nur Syazwani adalah pengasas DJJ Food Industry. Encik Fabian, kalau boleh saya nak mulakan dulu dengan Datin. Datin mungkin boleh dikongsikan, tak ramai yang tahu tentang branding ataupun jenama daripada produk-produk daripada DJJ Food Industry ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit latar belakang perniagaan dan sejauh mana ketahanan ataupun kecekalan perniagaan apabila melalui satu fasa pandemik 2 tahun lalu, dan juga bagaimana keadaan perniagaan sekarang. Kalau boleh dikongsikan pada waktu ini. Okey, baik. Terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian tentang e-dagang kekal momentum daya tahan PMKS. Okey, DJJ Food merupakan salah satu produk makanan PES makanan Kelantan. Actually PES makanan Kelantan yang dikeluarkan oleh saya sendiri semasa pandemik. Ini adalah idea yang pada masa yang kritikal saya keluarkan, disebabkan sebelum ni saya menjalankan adalah pengusaha restoran sebenarnya di Putrajaya, tapi saya mengalami kekangan yang sangat hebat pada tahun 2020 kan, Mac 2020, dan pada masa yang sama saya fikir macam mana saya nak membantu pelanggan-pelanggan saya untuk stay di rumah dan masak. Macam mana cara saya nak sampaikan makanan saya ni untuk dia orang masak sendiri. So daripada situlah terdetik dan idea tu keluar dengan sendiri, dan saya buat PES masakan-masakan Kelantan yang saya keluar, yang menu-menu yang saya ketengahkan di restoran saya jadikan semua tu PES masakan. Bukan mudah ya apabila kita nak mendengar success story daripada usahawan apabila membuka ataupun menjalankan perniagaan pada waktu krisis ataupun pada waktu yang sukar. Nanti saya nak tanyakan lagi bagaimana Puan ataupun bagaimana Datin menggunakan kesempatan yang ada, khususnya apabila kita bercakap tentang platform e-dagang. Nanti kita akan bersama dengan Datin. Tapi untuk waktu ini saya nak bersama dengan Encik Fabian. Encik Fabian, mungkin boleh dikongsikan apabila kita bercakap tentang e-dagang, ekonomi digital, setahun ataupun 2 tahun yang lepas, topik perbincangan berkaitan dengan ekonomi digital begitu menarik perhatian ramai. Malah boleh dikatakan ramai usahawan yang menggulung tikar ataupun tidak dapat meneruskan operasi secara konvensional. Mereka telah pun migrate ataupun telah pun berpindah model perniagaan berasaskan digitalisasi. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan pasca pandemik di mana sebenarnya perniagaan yang berasaskan e-dagang ataupun digitalisasi ini, Encik Fabian. Okey, terima kasih sekali lagi menjemput saya pada program ini, Encik Fauzi. Sememangnya pandemik COVID-19 telah menimbulkan kesedaran di kalangan PMKS tentang kepentingan teknologi digital dalam membantu perniagaan mereka. Pandemik ini telah bertindak sebagai pemangkin atau katalis untuk mempercepatkan peralihan mereka
pada model perniagaan yang menggunakan atau mengaplikasikan teknologi digital. Di Malaysia, seperti mana laporan ekonomi oleh pihak Google, Temasek dan lain telah melaporkan bahawa ekonomi digital telah meningkat sebanyak 47% pada tahun 2021 daripada USD 14 bilion kepada USD 21 bilion. Ini keseluruhan didorong oleh pertumbuhan e-dagang atau e-commerce di mana jualan meningkat sebanyak 68%. Berdasarkan pertumbuhan yang begitu ketara, saya percaya bahawa perniagaan di Malaysia, terutamanya PMKS, sedar akan peluang yang boleh direbut dalam ekonomi digital hari ini. Mahu tidak mahu, jika peniaga ingin mendapat keuntungan ataupun to stay afloat, mereka perlu menyesuaikan diri dengan realiti ekonomi semasa. Tadi Cik Fauzi ada sebut tentang target-target yang kita dah sasarkan dalam rangka tindakan ekonomi digital. Misalnya pertumbuhan ekonomi digital dalam kalau diunjukkan mengikut keluaran dalam negara kasar, target asal sebenarnya ada 22.6% menjelang tahun 2025. Kita telah adjust sebenarnya kepada 25.5% kerana kita dah menjangkau target tersebut. Satu lagi target yang kita dah melepasi untuk tahun 2025 adalah perusahaan mikro PMKS ni yang migrate pada e-dagang. Target asal kita sebenarnya adalah seperti yang telah disebut 875,000 perusahaan mikro kecil dan sederhana ni yang akan terlibat. Tapi sebenarnya pada tahun lepas mengikut laporan yang dikeluarkan oleh MDEC, kita telah melepasi angka tersebut. Kita telah sebenarnya angka yang ada sekarang adalah 860,291 bilangan PMKS yang telah migrate pada e-commerce. Jadi kita dah melampau target itu dan kita akan merangka target yang baru nanti. Tidak lama lagi. Itu adalah realiti sebenar, sasarannya telah pun diperbaharui, tetapi kita nak tahu cerita tentang real situation di lapangan yang sebenar. Datin mungkin boleh dikongsikan memulakan perniagaan di waktu krisis malah bermula dahulu daripada perniagaan berasaskan restoran dan beralih kepada produk yang menjual paste makanan, dan sudah tentu saya pasti untuk Datin bukan satu tugasan ataupun satu pengoperasian perniagaan yang cukup mudah. Mungkin boleh dikongsikan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh Datin sendiri untuk mengusahakan perniagaan, apatah lagi apabila kita bercakap tentang e-dagang ini. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa wabak pandemik COVID-19 ni menyebabkan sebahagian besar sektor ekonomi dunia hampir lumpuh. Apatah lagi kepada PMKS lah untuk menghadapi tekanan-tekanan yang diheret oleh COVID-19. So sebagai usahawan yang tergolong dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, saya merupakan antara ribuan peniaga yang terjejas dan menerima kesan langsung akibat penularan ini. Pada masa yang sama, bukan sahaja kita semua tidak boleh beroperasi, malah kami juga turut mengalami kesukaran untuk memasarkan produk kerana kedai-kedai bersifat fizikal tidak dapat dibuka ekoran langkah kerajaan melaksanakan perintah kawalan PKP bagi mengekang penularan wabak tersebut pada masa itu. Saya sendiri mengalami kesukaran apabila restoran dan kafe saya tidak dapat dibuka dan menanggung kos yang tinggi khususnya bagi membayar sewa premis dan cuba bertahan dengan menjual makanan secara berbungkus, tetapi masih tidak mampu untuk menampung kos operasi pada masa itu. Memang masa itu sangat-sangat terkesan. Dan walaupun ada kalangan premis restoran dibenarkan untuk beroperasi, terutamanya semasa pelaksanaan pergerakan bersyarat PKPB, tetapi
ia masih belum dapat menampung keseluruhan kos kerana kehadiran pelanggan yang masih terhad dan pelanggan tidak boleh dine in pada masa tersebut. So selepas kerajaan menarik balik semula pelaksanaan PKP sekitar Ogos 2021, barulah peniaga macam saya kembali bernafas semula dan premis perniagaan saya boleh beroperasi seperti biasa. Datin, maaf kalau saya mencelah pada waktu ini. Datin ada katakan dapatlah bernafas apabila sektor ekonomi sepenuhnya dibuka. Tapi apabila kita bercakap tentang situasi dan juga cabaran baru, bukan sahaja tentang pandemik COVID-19, kawalan pergerakan itu, cabaran baru yang dihadapi oleh peniaga pada waktu ini apabila kita bercakap tentang kenaikan harga barangan. Mungkin sebagai seorang usahawan PMKS yang berasaskan perniagaan makanan, mungkin boleh dikongsikan tentang cabaran baru yang dihadapi oleh usahawan seperti Datin. Okey, ini adalah cabaran yang cabaran yang terpaksa dihadapi pada tahun ni. Tiba-tiba dah release sekejap kan, dah boleh beroperasi, tarik nafas. Lepas tu terhenti pula. Macam kita dah stuck. Macam mana kita nak balancekan, tak nak bagi pelanggan terasa. Saya tak boleh letak 100% masalah ni atas bahu pelanggan. Saya perlu menanggung separuh juga. So macam mana saya buat ni untuk restoran, mungkin portion untuk makanan terpaksa dikecilkan sedikit untuk memberi laluan kepada pelanggan untuk mampu untuk memiliki, untuk makan makanan yang biasa pada harga yang biasa. Dan juga untuk paket-paket makanan pula seperti pack nasi dagang ke pack nasi komok yang berasal daripada Kelantan yang saya keluarkan, saya cuba untuk mengecilkan portion daripada untuk 10 orang, saya kecilkan untuk 3 ke 5 satu pack. So pelanggan mampu untuk membeli dengan harga yang berpatutan. So itulah antara langkah-langkah yang kita sebagai peniaga terpaksa ambil untuk menjaga kebajikan kita sebagai peniaga, sebab kita pun perlu ada keuntungan dan menjaga kebajikan para pelanggan kita untuk terus mereka dapat menyokong mereka untuk terus membeli produk-produk daripada keluaran PMKS. Itu cabaran yang dihadapi apabila dilema oleh PMKS untuk usahawan seperti Datin untuk mengekalkan keuntungan dan juga dalam masa sama untuk menstabilkan kos operasi. Tetapi untuk waktu ini mungkin saya nak tanyakan apa inisiatif untuk Datin sendiri untuk mengekalkan momentum perniagaan itu sendiri. Mungkin ada cara yang dilakukan untuk nak kekalkan momentum jenama itu sendiri di pasaran, contohnya sosial media, ada gunakan ataupun mungkin boleh dikongsikan ceritanya untuk waktu ini. Okey, untuk cara saya untuk mengendalikan perniagaan saya lah sejak 2 tahun kebelakangan ni, media sosial memang kita tak boleh nak terus tak boleh malas untuk up any story ke upload apa-apa ke aktiviti company kita, aktiviti syarikat. Sebab masyarakat ataupun pelanggan perlu tahu apa aktiviti kita, dan salah satu medium yang pelanggan tengok adalah melalui, yang secara paling cepat adalah melalui media sosial. Daripada media sosial, right? Seperti juga macam saya ada 2 physical, maksudnya fizikal kedai dan juga media sosial. So apa yang penting sekarang ni adalah penggunaan media sosial tu sangat-sangat membantu saya untuk mempercepatkan lagi proses periklanan, apa produk yang terbaru, apa yang menu yang terbaru yang saya buat, apa semua. So itu cepat. So saya rasa media sosial ataupun e-dagang ni, platform e-dagang ni sangat-sangat penting, wajib untuk setiap PMKS amalkan. Dan kalau mana yang tak ada lagi website ke apa semua, memang mereka wajib kena move on. Tak boleh nak bergantung kepada fizikal macam kedai apa semua, tak boleh. So sekarang ni kita perlu bergerak mengikut peredaran masa, apa kehendak pelanggan kita,
keadaan kehendak dunia sekarang. Mr. Femi, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, itu sebenarnya realiti yang dihadapi oleh usahawan PMKS seperti Datin Nur Syazwani. Tapi kalau kita nak faham tentang ekosistem dan juga di mana sebenarnya kedudukan kita apabila kita bercakap tentang e-dagang dan juga ekonomi digital ni, apa lagi cabaran yang mengekang kepada usahawan-usahawan ini untuk bergerak sepenuhnya atas talian? Mungkinkah mereka memikirkan tentang cabaran dari segi modal insan yang bersifat secara keseluruhannya digital dan juga ataupun nilai tambah produktiviti apa yang boleh ditawarkan apabila mereka menggunakan sepenuhnya e-digital ini? Okey. Itu soalan baik. Selain daripada pemasaran, of course pemasaran kita selalunya nampak melalui kaedah media sosial yang paling efektif. Dua cabaran utama. Satu, kos yang tinggi untuk memperoleh teknologi baru. Bukan sahaja dari segi dari segi pasaran, pemasaran yang itu maybe low cost lah guna media sosial, but untuk enterprise, untuk operasi perniagaan mereka, itu satu. Kedua, upskilling tenaga kerja, because mungkin mereka tak kurang celik digital, jadi kita perlu mempertingkatkan kemahiran pekerja ataupun pemilik PMKS untuk menggunakan teknologi baru. Bagaimana even untuk tujuan media sosial pun bukan semua yang tahu macam mana nak position yang terbaik untuk membuat iklan kan. Jadi yang ni selalunya kita nampak banyak latihan yang diberikan oleh sama ada agensi kerajaan seperti MDEC, SME Corp, tetapi juga telco, syarikat-syarikat tertentu, telco seperti Digi, Maxis, melalui apa yang kita panggil PEDI ataupun Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia di merata di seluruh Malaysia lah. Jadi latihan ini diberikan kepada mereka, kebanyakan secara percuma. Jadi ini setelah dilakukan kerjasama antara kerajaan dengan pihak swasta. Jadi inilah hakikatnya pada masa ini. Mr. Femi, mungkin boleh dikongsikan awal tadi dikongsikan tentang rangka tindakan ekonomi digital. Kalau difahamkan, My Digital Corporation ni antara yang ditugaskan untuk melaksanakan rangka tindakan ini, mungkin boleh dikongsikan perkembangan semasa inisiatif di bawah pelan tindakan ini. Adakah ada perkembangan yang secara khususnya melihat kepada bantuan-bantuan dan juga apa inisiatif yang dilakukan untuk memperkasakan PMKS apabila kita bercakap tentang digitalisasi ini? Okey, di bawah rangka tindakan ekonomi digital, kita ada satu majlis, iaitu Majlis Digital Ekonomi dan 4IR Negara yang dipengerusi Perdana Menteri. Beberapa inisiatif telah diluluskan di bawah majlis tersebut. Antaranya adalah National E-Commerce Strategic Roadmap, rangka tindakan e-commerce negara, di mana kita dah nampak hasilnya, yang di mana kita dah melangkau lah, termasuk juga akibat pandemik juga, kita dah melangkau sasaran 875,000 PMKS yang merangkul e-dagang menjelang 2025. Satu lagi perkara yang akan mungkin tahun depan kita nampak hasil dia, ada satu kita akan bangunkan satu roadmap National MSME ataupun digitalization roadmap, ataupun kita panggil rangka tindakan digitalisasi PMKS kebangsaan. Kerana ini masih dalam tindakan, jadi kita akan keluarkan satu roadmap di mana kita akan nampak program-program yang akan membantu PMKS untuk membuat digitalisation. Ini perlu dibuat kerana kita nak aktiviti ini dikeluarkan secara teratur. Kerana sekarang kalau kita lihat kebanyakan agensi, banyak agensi yang terlibat sebenarnya. Jadi kita nak susun aturkan balik dengan secara baik supaya easy for us to navigate lah di mana kita nak dapat bantuan dan sebagainya. Jadi ini antara dua perkara yang amat penting lah bagi kami. Dan selain itu seperti mana yang telah dilakukan oleh seperti biasa oleh agensi seperti MDEC, kita ada SMEs Go Digital dan sebagainya. Ini
telah dilaksanakan mengikut jadual dengan baik oleh agensi-agensi seperti MDEC, SME Corp bekerjasama dan juga MCMC melalui PEDILA iaitu Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia. Itu antara program yang membantu PMKS. Dan selain itu bila kita tengok announcement ataupun apa yang umumkan dalam bajet-bajet 2001 dan 2002 terdapat bantuan-bantuan pakej-pakej bantuan untuk membantu para PMKS untuk adopt digitalization. Itu telah dilaksanakan juga ya. Dan juga dipantau lah ya. Datin, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan kalau nak beri sedikit gambaran perbandingan lah sejauh mana platform digital ni dapat melonjakkan perniagaan Datin dan juga mungkin kalau nak cakap pasal beralihlah kepada platform e-digital ni dia tak semudah dikata. Mungkin ada sebagai seorang PMKS juga, mungkin ada bantuan-bantuan ataupun perkara-perkara yang perlu diberi perhatian khususnya apabila kita bercakap segeralah mengadaptasi manfaat digitalisasi ni. Mungkin boleh dikongsikan sedikit pandangan mengenai perkara ini. Okey, bagi pandangan saya, usahawan PKMS ni perlu ada perasaan ingin tahu. Kena mencari. Kerajaan memang ada offer macam-macam inisiatif. Macam minggu lepas ada keluarga Malaysia. Saya sendiri mendapat geran under MyNIC untuk membuat website. So sebelum ni pun saya tak tahu tapi kita mencari dan benda tu datang dan kita boleh ambil opportunity, peluang itu untuk kita terus dah belajar sebab kerajaan dah ada macam Cik Faber beritahu macam-macam agensi yang dapat yang offer kan macam-macam untuk membantu usahawan. Tapi dari segi usahawan pula kita kena macam saya beritahulah kena mencari kena bekerja lebih sikitlah untuk mendapatkan geran-geran yang secara percuma, mendapat pendedahan-pendedahan apa bantuan terkini yang ditawarkan kepada kita. Kalau saya bagi peluang dalam 1 minit ni, apa jenis bantuan yang diperlukan untuk usahawan PMKS untuk bergerak ataupun untuk mekar momentumnya dalam platform digital ini? Okey, sebenarnya kebanyakan mereka usahawan PMKS ni tidak terdedah kepada kepentingan digital ni. Mereka masih, kalau yang muda-muda ni mungkin mereka dah celik IT kan, dah celik semua, tapi yang kebanyakan usahawan yang telah berumur apa semua itu adalah antara kekangan-kangan dia nak macam nak buka macam IG, TikTok apa semua kan, macam media sosial apa semua, itulah antara kekangan-kekangan mereka yang hadapi. Untuk bagi saya kalau tanya umum macam tu, depends on perniagaan, model perniagaan tu. Bentuk macam mana yang mereka perlukan. Ada yang mereka perlukan dari segi yang locality. Untuk Datin sendiri? Saya kalau untuk saya nak saya nak bantuan dari segi periklanan macam ads untuk saya run satu Malaysia contohnya, dan saya dah control locality, barulah saya nak go through halal dan nak memasuki pasaran antarabangsa pula selepas ini. Saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, mungkin saya nak kembali kepada Encik Fabian. Akhirnya apabila kita bercakap tentang ekonomi digital, dasar polisi yang digariskan oleh kerajaan, apatah lagi tadi disebut tentang rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, itu cantik sekali kalau di atas kertas. Tapi adakah dasar dan juga polisi ataupun inisiatif yang dilaksanakan itu mesra PMKS, dan mungkin boleh dikongsikan akhirnya di mana sebenarnya hala tuju kita bercakap tentang transformasi ekonomi digital supaya akhirnya nanti apabila berlaku sahaja bencana pandemik ataupun apa sahaja cabaran-cabaran yang berdatang yang mengganggu ataupun yang menjejaskan operasi perniagaan PMKS ini, akhirnya PMKS ni kalis krisis. Mungkin boleh dikongsikan hala tuju akhirnya di mana sebenarnya yang diinginkan matlamat untuk dicapai dalam mana kita bercakap tentang transformasi ekonomi digital ini. Okey, kami memberi pertumpuan
kepada inisiatif yang menyokong pemulihan ekonomi post COVID dan juga memperkukuhkan kedudukan ahli perniagaan so that all these businesses sustainable lah. Jadi kalau kita lihat PMKS merupakan merangkumi 97.2% dari semua perniagaan di Malaysia. Ini amat penting dan menyumbang kepada 38.2% KDNK selain daripada menjana sejumlah besar peluang pekerjaan. Upaya untuk membina daya tahan dalam kemunculan FYR, kita tengok dari segi lebih luas, ia adalah mustahak bagi PMKS untuk mendakap ekonomi digital kerana dapat membantu mengurangkan kos melalui produktiviti tinggi dan ini membantu dalam membendung tekanan inflasi. Jadi tambahan pula kerajaan dan juga MyDigital akan terus menyokong PMKS untuk memupuk ekosistem di mana mereka boleh berkembang maju. Jadi yang penting faktor-faktor lain seperti infrastruktur komunikasi dan bidang teknologi maklumat akan mempengaruhi kelajuan kita peningkatan penggunaan aplikasi e-dagang bagi sesebuah negara. Oleh yang demikian adalah diharapkan agar urus niaga melalui e-dagang akan terus menjadi satu budaya urus niaga yang menggalakkan dalam masa yang terdekat. Okey, baik. Terima kasih Encik Fabian Bigar. Encik Fabian Bigar adalah Ketua Peguam Eksekutif MyDigital Corporation dan sebentar tadi kita bersama dengan Datin Nur Syazwani Halim, pengasas DJJ Food Industry yang juga seorang usahawan PMKS yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan dan juga melihat kepada apabila kita bercakap tentang e-dagang, inovasi digital di mana sebenarnya momentum yang perlu dikekalkan apabila kita bercakap tentang daya tahan usahawan PMKS. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini Agenda Awani. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.